Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata. Muka surat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika kamu fikirkan panasnya matahari di waktu tengah hari, sudah tidak kuasa menahannya, bagaimana untuk menahan panasnya api neraka di akhirat? Kalau di dunia kamu tidak sabar menahan sakit digigit semut yang kecil, bagaimana kamu boleh menahan apabila dipatuk ular yang sebesar leher unta dan kalajengking sebesar kuda dan berbagai-bagai azab lagi? Maka dengan mengingat akan yang demikian itu, mudah-mudahan jatuh pada hatimu takwa dan membawa kepada taubat. Di antara perkara yang boleh membawa kepada taubat ni ialah kita ingat kepada mati. Banyak ingat mati dan banyak ingat kepada sesuatu yang berhubung dengan mati. Seperti panasnya akhirat esok, panasnya api neraka, bisanya ular-ular yang ada Allah sedia untuk nak gigit manusia yang berbagai-bagai perangai ni. Bila kita ingat tentang azab Allah ni, kita mari berasa takut. Mudah-mudahan dia mari berasa takut, dan bila ada perasaan takut, dia berasalah nak balik kepada Allah, iaitu taubat. 31. Allah. Dua tiga dah. Ya. Boleh hak tu lo. Oh ni 31 dah. Ya dah sungguh. 31 dah. Okay. Baik, setelah ia berhasil taubat yang benar, masuk taubat dah. Tadi Gustam balik pula. Setelah ia berhasil taubat yang benar, taubat yang benar, taubat sungguhlah. Taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh, hasil daripada hati itu, yang rasa bersalah dengan Allah, yang takut sangat dengan sebab dosa, menyesal sangat atas perbuatan dia, dan dia benci dah dengan dosa ni. Dia tengok dosa, dia ingat dosa lama tu jadi benci. Dia sayang dengan orang yang menyebabkan dia ni jadi dosa, dia mula rasa benci dah. Itu taubat yang sebenar. Kalau kita ni tak rasa benci lagi dengan dosa hak lama tu, tak panggil taubat. Tak sebenar taubat tu. Ni dia ingat balik dosa lama, dia rasa takut dengan Allah, buat apa Tuhan aku ni. Dia rasa menyesal, ingat pula benci dah, rasa benci dah, muak dengan dosa tu.
kalau ditakdirkan jatuh maksiat tu disebabkan orang tertentu, dia mula rasa nak jauhi dah orang tu, tak sirkat dah. Itu maknanya hasil taubat yang sebenar. Setelah ia berhasil taubat yang benar dan berdiri ia pada halnya, dia duduk hal dia gitulah, berdiri pada hal tu, maknanya bila dia taubat dengan sebenar, dia duduk atas hal dia sebagai seorang yang taubat. Bagaimana orang taubat? Menjauhi dosa, benci dengan dosa, tak banyak fikir tentang dosa, dia takut tu, maknanya berdiri ia pada halnya. Maka ia mula merasai rindu dan manis yang sungguh-sungguh dengan ibadah. Bila Allah Ta'ala ampun dosa ni, bila dia taubat sebenar, Allah ampun dosa dia. Bila Allah ampun dosa dia, dia orang taubat ni, setelah dia taubat dengan Allah, dia ni dapat duduk atas hal dia, jaga amal tu hal dia. Wa man taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Allah sebut gitu. Wa man taaba wa amila salihan, siapa-siapa yang taubat dan beramal dengan amal soleh, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, maka sesungguhnya dialah taubat yang sebenar-benar. Maknanya orang yang taubat yang sungguh ni, dia berdiri atas hal dia. Mana hal dia? Jaga amal. Dia jaga amal. Dalam dia duk jaga amal ni, lama-lama dia mari mula rasa dah pada hati, kalau tinggal di rasa tak sedap, ataupun bila siapa masa dia nak buat tu, rasa dia menunggu-nunggu waktu nak buat. Kalaulah dia ni ambil masa waktu malam contohnya untuk nak semayang, untuk nak zikir, maka dia teringat waktu tu dah, nak mari waktu tu rasa suka dah. Tu rindu panggil suka. Bukan rindu macam kita rindu kat orang tu, payah lagi tu tak. Yang masa dia berasa nak tu, siapa masa dia berasa nak buat. Dan manis yang sungguh-sungguh dengan ibadah, dia mula rasa, rindu dan sedap dah dengan ibadah, tidak seperti dulu. Sebab itulah ibadah sebelum taubat tu dipanggil ibadah kepada pembukaan. Ibadah sebelum kita taubat ni, ibadah baru nak cari kunci. Nak cari kunci, nak buka pintu taubat. Terbukalah pintu taubat, kita usaha taubat dengan Allah Ta'ala, dan kita nampaklah kesan ataupun hasil daripada taubat tu, kita duduk jaga amal. Lama-lama dia akan naik satu tingkatan lagi, dia mula rasa sedap dengan amal. Maka amal selepas taubat tu dipanggil amal peningkatan. Amal selepas taubat tu dipanggil amal peningkatan. Allah nak akak dia. Sebab tu bila dia duduk jaga amal semua tu, dia rasa manis. Itulah peningkatan dipanggil. Kita buat ibadah lah ni tak rasa manis. Tak rasa manis maknanya tak kena lagi. Ada tempat tak kena tu, kena mikir balik ke mana. Sebab taubat ni, amal nak diterima ni kena bersih dosa. Nak bersih dosa ni dia tengok juga. Jangan siapa kita teringat dosa hak patut kita bersih, ataupun dosa hak tiba dengan orang hak patut kita bersih dengan orang tu. Ya kena bersih dosa ni. Bersih dengan orang kalau terlibat dengan orang. Kalau tak bersih dengan orang, Allah tak ampun dosa. Dalam keadaan kita kuasa nak bersih dengan orang tu. Misal kata kita ada buat salah dengan orang satu masa dulu, kita nak taubat dengan Allah, tak ada dosa tu, kena jumpa dengan dia, minta halal selesai dengan dia dulu, barulah kita minta dengan Allah, Allah buka jalan. Kalau kita tak selesai dengan orang, sedangkan kita kuasa nak buat, kalau tak kuasa tu lain cerita lah. Tak tahu duduk mana dah, ataupun tak boleh nak buat gitu, pasal tak kuasa nak berdepan dengan suasana tu, ataupun takut jadi mudarat besar lagi. Ada juga gitu. Maka tu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kuasa, dia kena buat oleh kuasa. Termasuklah gini, kalau kita nak mengaku yang kita ambil barang orang, mungkin mudarat besar berlaku atas kita. Yang pertama, aib. Dia akan kata tak ada dengan tak lebah, akan subah, akan jubuh, tapi ambil barang orang. Padahal ambil itu masa dulu, ya kisah, tak masa dulu.
Tapi jadi cacat juga. Kita taubat dengan Allah dan kita ambil jalan yang kedua dengan cara ganti bagi dia. Biar siapa gantian kepada dia dengan cara mana ikut kita. Lagi ngaku kena orang beken pula, kena kapuk mata kepala terbelah dua. Cari aku ambil bagian dia mula kau dah berapa, aku kena bagian dia mula kau dah berapa. Kau dah 500. Cari pitih 500. Atar ke dia biar jadi hak dia 500 tu. Jarilah helah kat mana-mana pun. Siapa-siapa tolong ke dalam tu ada orang bayar hutang lama. Buat kadang-kadang taubat dengan Allah. Kalau tak sesat tak boleh. Tu Allah tak ampun dosa. Kalau tibat dengan orang, padahal kita boleh cari jalan untuk sesat. Tu antara tanda ataupun antara sebab pasal apa ibadah kita tak boleh rasa manis. Kerana ada benda sakut dengan orang lagi. Kita mungkin taubat atas satu dosa tu. Taubat Allah pun ada dosa tinggal sembahyang, kita ayat dah Tuhan, ya Allah aku tinggal sembahyang dulu, aku tinggal puasa dulu. Allah pun lah kena dosa tu. Tiba-tiba dosa hak dengan orang lain ni, dengan mak kau, dengan ayah kau, dengan jiran kita kau, dengan orang lain, ni kena sesat. Sedaya upaya, tak ada jalan lajak dah, barulah kita serah kat dah. Wa aslimulah, maka serahlah kamu daripada Allah. Tak ada jalan. Kita buat setakat yang kita kuasa nak buat. Kalau tak kuasa, serah kat Allah, barulah Allah ampun dosa. Tanda Allah terima taubat kita akan rasa ni. Ibadah peringkat kedua ni kita akan rasa. Itu tanda Allah ampun dosa kita. Tanda Allah tak ampun dosa kita, ada lagi hak Tuhan tak ampun, tak rasa seronok dengan ibadah. Tak rasa sedap dengan ibadah. Tak rasa lemah. Tak boleh ni. Allah. Itu nikmat yang Allah beri pada kita setelah dia ampun dosa, rasa manis dengan ibadah. Dosa zaman-zaman lama, jangan buat tak ingat zaman sekolah mula dengan saing-saing kita tu. Dosa ambil barang-barang sekolah, boleh kita ganti balik. Kau dengan saing-saing kita tu, kita nyanyi ke dia, kita nyupoh ke dia, main tengah padang, kita petih kaki dia sampai reboh. Walau masa tu tak. Tu kena cari, saing-saing tu kena cari. Selesai segera atas dunia ni. Kalau kita rasa kita buat salah kat orang tu. Seronok ia berhadap pada Allah dalam amalnya. Itu tanda bila Allah Ta'ala terima taubat dia. Ia dapat merasai nikmat syurga yang segera. Mana syurga yang segera? Sedap dalam ibadah. Orang yang sedap dalam ibadah ni, serupalah kita ni sedap dalam berhibur. Orang yang sedap dengan hiburan, dia duduk seorang nak hiburkan hati dia tu, dia pun dengar lagu-lagu. Dia dengar lah, lagu ke muzik apa, dengar, nak berhibur seorang. Kurang sikit rasa resah hati dia tu. Tapi itu berhibur dengan hiburan. Ni dia berhibur dengan Allah, suka dia dengan Allah melalui ibadah yang dia buat. Dia duduk seorang tak apa,
Dia duduk dengan pokok, dia kecek dengan pokok. Hidup main dengan pokok ni, kecek dengan pokok. Duduk main dengan kucing, kecek dengan kucing. Dia berhibur. Orang yang duduk secara tu tak ada pelik dah dia. Dia tak apa dah. Tak ada orang seorang pun saing dengan dia tak pelik. Pasal apa? Dia terhibur dah dengan Allah. Kita nak ayat alif pasal tak boleh rasa benda tu. Orang hak rasa dia tahu. Bagi dia duduk dengan Allah tu lebih selesa, lebih tenang berbanding duduk dengan orang ramai. Allah ada orang lagu tu, ya Allah buat ke dia. Orang tinggal dia tak apa, jangan Allah tinggal dia. Setelah beberapa lama ia dalam keadaan demikian, hidup atas seronok dengan ibadah ni. Seronok dengan ibadah, dah sedap dah rasa. Sedap dah. Tiba-tiba ia dapat merasai wujud pula dikelilingnya penghalang-penghalang untuk memalingkan dia daripada amalnya. Dia dengar sedap dah, duduk belajar, duduk buat amal, duduk cara-cara dia, sedap dah puasa. Puasa stabil dah diri, puasa molek dah. Dalam keadaan molek gitu, dia pun boleh rasa rupanya di sekeliling dia tu ada penghalang-penghalang untuk nak memalingkan dia, untuk nak putuskan perjalanan dia. Ada benda nak putus. Kadang-kadang orang nak putus tu, yang nak memutuskan kita tu ialah syaitan. Tu memang jelas dah, syaitan tu sama-sama begitulah. Kadang-kadang yang nak memutuskan kita tu makhluk, orang pun kita juga, sama ada daripada ahli keluarga kita sendiri ataupun saing-saing kita yang mari bisik. Ni kalau duduk lagu ni sama tak maju, dia kata tak maju. Kalau duduk lagu ni sama tak ada saing mu, susah mu. Dia guna dunia kita pula, syaitan guna ke dunia kita. Tengok dunia mu, piti kau nak habis dah. Orang lain duk cari-cari, mu duk cara hamu je. Padahal dia seronok tu dengan hal tadi, tapi mari ikut lain. Kalau mu tidak hadap sungguh, tak boleh 1000 sehari mu jual. Tapi kalau mu hadap, lebih dari 1000 boleh. Mu nak guna banyak ribu sebulan. Dia mari aku tu kisah dah. Mu nak guna banyak ribu sebulan. Kalau mu duk hadap cara mu ni, tak boleh pitih banyak, tak sedap duduk lah. Berapa lepas nyawa dia kata. Dia mari tipu waktu. Ada juga. Wujud pula dikelilingnya penghalang-penghalang untuk memalingkan dia daripada amalnya. Dia seberti buat amal. Berfikir-fikir ia, merenung sedalam-dalamnya, ia mengepung ia dari berbagai-bagai pihak yang sangat sukar untuk dikalahkan, melainkan dengan mujahadah dan pertolongan Allah Azza wa Jalla sahaja. Hak boleh kalah ni, hak ngepung dia ni tak ada, boleh tak ada, melainkan dengan pertolongan Allah saja. Kena ada mujahadah situ, minta tolong dengan Allah tu ya. Setelah diperhatikan, dan setelah diperhatikan sungguh-sungguh, dia tengok, maka terhipung halangan itu pada 4 perkara. Ada 4 jenis yang jadi penghalang dia. Maka iaitu 4 jenis apa dia? Yang pertama dunia, kerja buat dia, dunia dia, pangkat, kedudukan dia lah. Dan nafsu dia sendiri. Dan syaitan tak dapat tengok bisikan dia.
Dan makhluk ni jenis orang. Hak jenis orang. Maka dalam menempuh halangan yang demikian itu, maka hendaklah kita kena tempuh halangan ni hak pagi ni. Kita duduk molek dah, dia nak halang kita kena lawan, kena tempuh juga. Yang pertama, membetulkan hati. Membetulkan hati, memisahkan dunia daripada hatinya, sehingga dunia tidak dapat lagi menipunya. Itu langkah pertama. Itu langkah pertama. Jadi ditengok tadi ada 4 perkara yang menghalang dia. Dan yang pertama dunia, yang kedua nafsu, yang ketiga syaitan, yang keempat makhluk. Syaitan tu 2 jenis pula, manusia dan jin. Tapi hak dimaksud sini syaitan hak jenis jin, tak dapat tengok. Hak tak dapat tengok tu. Hak makhluk tu dikenakan makhluk sini lah manusia seperti kita juga. Dunia ni benda yang kita miliki. Nak kecek alif pun dunia ni, tapi syaitan guna. Dia beri gambaran pada kita. Peluang kita untuk maju, peluang kita untuk kaya ada, apa mu tinggal. Dia mari bisik gitu. Ni peluang untuk kaya ada, apa mu untuk mu tinggal. Sedangkan orang hak berjalan dia tahu dah. Dia tahu dah perangai orang yang comel ni, dia tahu dah perangai dia. Perangai aku ni kalau aku pergi lagu tu bunuh aku. Kalau aku ambil tu bunuh aku. Sebab orang ya sampai tahap tu Allah beri dia faham melihat sesuatu atas jalan yang sebenar. Kalau aku ambil benda tu, aku akan lala, aku akan tinggal agama, aku akan tinggal Allah. Semaya berjadi tidak, jemaah jauh jenak. Dia pun tinggal. Dia hadap dia tinggal dah, tapi dia mari ganggu lagi syaitan ni. Bila lagi nak dia tu? Bila lagi nak? Jadi kalau kita tak kuat situ, kita akan terima tarikan dia tu. Nak kita akan terima kerana apa? Kita nak kepada benda hak besar. Sebab tu ramai ni orang kecek kan. Kita kira mula hak akhirat tu. Kita ambil dulu. Tak kita tak kisah. Ramai kecek gitu. Hak tu kita kira mula, kita hadap dulu. Kalau salah kita taubat dengan Allah. Dia berani. Padahal dia tahu dah dia dulu pun gagal kerana benda tu. Dia tinggal Tuhan comel agama dia, tiba-tiba nak balik kepada benda tu. Dia tu gagal dah mula. Betul tak boleh dari depan kita gitu. Ada orang comel atas berjalan ni, comel jaga amal. Paling mata, berpaling pasal apa? Orang pakai kereta molek-molek takkan kita nak duduk lagu ni. Orang pakai Ford Tractor, kita takkan nak pakai motor sagar lama. Dia bagi berasa. Padahal mula tu dia gagal dah. Dia masuk pula, degung pula. Sungguh. Ada di kalangan anak-anak kita, ada anak-anak lah masyarakat kita ni. Dia pernah gagal. Kita comel ke dia. Comel. Dalam comel tu akan mari gangguan, akan mari yang melintangi dia tadi. Okey, tak apalah, kita nak ambil dah anak ni. Nak ambil, cukuplah ada pondok, dia boleh dah tu. Kita kenal lah anak dia lagu mana tak? Hamba rasa tak boleh lagi dia ni. Tengok pada dia tu, kalau semayang kena gerut lagi tak boleh ni. Orang tua ni bagi dia kecil lah semayang tu. 2 umur saya gerut ustaz. Dia gerut tu pula. Lepas tu dia kata kalau duduk pondok sama ustaz nak makan ke apa? Dunia syaitan mari bisik ke dia lagu tu. Main bisik ke mak ayah. Kalau anak dia duduk pondok sama nak makan ke apa, dia besar masa lepas, gelap masa lepas. Dia mikir kot tu. Syaitan. Dia bisik pada ayahmu. Ayahmu pun dia mikir, jodoh sungguh. Duduk pondok makan ke apa.
Susah kita kena tanggung dia, lepas tu tubik nak kerja gapo. Situ tiba daya syaitan berlaku. Padahal jaminan daripada Allah sendiri, Allah perintah kepada dunia ni, wahai dunia, khidmatlah kepada orang yang khidmat kepada aku, dan kamu perbudak-budakkanlah orang yang khidmat kepada kamu. Ada kursi kan? Allah kata kepada dunia, hai dunia, khidmatlah orang, khidmatlah kamu kepada orang yang khidmat kepada aku. Orang tu kalau dia khidmat ke aku, dia mujahadah kerana aku, dia beramal kerana aku, dia belajar kerana aku, mutulun dia. Tapi orang yang khidmat kamu, cari makan, buat kerja kerana nak kamu, nak besar kamu tu, siapa tak ingat kat aku, nak jaga sembahyang Jumaat tak ada, nak belajar tak ada, maka kamu perbudak-budakkanlah akan dia. Allah kata pada dunia ni supaya perbudak-budakkan orang tadi. Lagu mana perbudak-budakkan? Ngagah lah. Kalau kita kat ngagah, macam kita dengan budak-budak lah. Nak uri tarik, ngagah lah. Nak, tapi nak tak boleh. Ngagah. Kalau kita kenal hak tu, hak Allah nak beri kita tak boleh dah. Syaitan main bisik, nak akan gapo, duk belajar, duk main agama macam duk mengerti nak akan gapo. Kita tak fikir dia pasal apa? Sebab Allah janji. Sebab Allah jamin dah. Tapi oleh kerana kita lemah ni, syaitan bisik, maka dia pun mulalah ambil tindakan keluarkan anak daripada pusat pengajian agama. Duduk tak ada lama sikit, dengar-dengar kena ingat balik hulut, curi barang orang hulut dah. Tengok. Nak tengok akibat dia. Banyak kes berlaku. Ni hak kita nampak, hak tak nampak banyak lagi. Ramai orang menyangka bila dia hadap kepada usaha yang dia buat, maka dia akan senang. Tak senang. Cuba tanyalah, senang mana? Boleh projek situ, boleh projek sini, pitih masuk ke kiri, pitih masuk ke kanan, dah ada sembahyang Jumaat. Nikmat ke? Cikgu Zahri, nikmat ke lagu tu? Tak nikmat. Lagu mana pun hebat kita ni, lagu mana pun hebat kita ni, dengan pencapaian kita, rezeki masuk kiri kanan, kalau kita tak boleh nak sembahyang Jumaat je, gagal tu nama dia. Setiap nikmat yang Allah beri pada kita tapi tidak menolong untuk kita dekat dengan Allah, bukan jauh dengan Allah, maka dia hakikatnya balak di sisi Allah. Balak. Setiap nikmat hak kita boleh nampak nikmat sedap, tapi dengan sebab adanya nikmat tadi, kita jadi terhalang. Tak ada nak sembahyang Jumaat, tak ada nak wirid zikir, tak ada nak jaga amal. Padahal kita hari-hari ni wajib jaga amal. Kalau nak dekat dengan Allah wajib. Hukumnya sunat, tapi kalau nak dekat dengan Allah wajib kena ambil jalan. Sebab Allah suruh wabtagu ilaihil wasilah, Allah suruh. Tiba-tiba tak ada kita nak ambil satu masa nak bina hubungan dengan Allah. Sebab apa? Sibuk dengan urusan dunia kita. Itu hakikatnya bala, bukan nikmat. Nah, walaupun dia kata tak apalah mula-mula. Cuba tengok siapa dia hak berjaya, hak beralasan gitu. Mula-mula ni ya. Siapa dia berjaya? Betul-betul mula-mula tu. Dah. Ada orang ni, dia rasa dia tak akan nak kat orang, dia tidak berjudi, dia tidak menarak, tidak berzina, dia rasa dia baik dah. Betul? Tinggal semua tu benda baik. Tapi tidak dikatakan orang tu baik dengan Allah. Kalau dia sembahyang, tak boleh nak berasa dia tu manis dia dengan Allah, nak berasa tak boleh. Tidak baik. Sebab orang baik ni, orang yang tahu mengenal budi. Lagu mana mengenal budi? Allah pilih dia untuk sembahyang, dia rasa sedap, terima kasih ya Allah, sedapnya. Allah pilih dia untuk ibadah, terima kasih ya Allah. Atau orang baik dengan Allah. Kalau buat sembahyang saja, sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, derma tak tinggal, tapi tak nak berasa tak boleh dengan Allah dan nampak diri, tak betul, tak boleh. Dunia ni jadi penghalang.
Kadang-kadang suami jadi penghalang kepada isteri. Isteri nak ke agama, isteri nak bina iman, nak bina agama, sekat dengan suami. Siapa ada antara isteri yang mengadu hamba, siapa bercerah lah ni, bercerah. Suami jadi cemburu kok mana, isteri bangun tahajud dia tak boleh tengok. Dia rasa tak senang hati bila isteri ni bangun tidur sembahyang tahajud. Dia tak bangun. Dia rasa malu. Kenapa? Isteri lebih nak pergi ke Allah daripada dia sendiri. Sehingga dia katakan, bangun tempat tidur, tinggal suami, dosa. Kalau kita kira, kalau dia tidur, mu tidur, boleh ke apa? Buat ke dia? Kalau isteri tak bangun daripada tempat tidur pun, suami tidur juga. Bukan kena mecek suami dok pun. Kuan syailah. Kita tidur, isteri bangun kita tahajud kan Allah. Besar kebajikan. Tapi suami tengok tak senang hati ni. Nak litah dia, rasa nak lebar dia. Dia boleh marah, boleh balah. Sedangkan isteri ni dia sedar aku banyak dosa dengan Allah, aku kena cari Allah. Tak ada sebab suami nak marah. Malaikat suami berhajat dengan dia. Berhajat apa? Tidur. Kalau tak bangun pun tidur gerah-gerah juga, sejuk-sejuk juga, kalau panas-panas juga gitu ya. Tapi sifat hati. Itu suami musuh kepada isteri. Ada pula suami nak agama, isteri tak sih. Ada. Allah habis murah. Tu pula sebeh macam. Pagi ni akan sebeh tu pagi ni. Gebus sebeh tu makan. Dia kata. Ada. Suami nak mari dekat kuliah. Kakak nak gorik dia ajak ke pasar malam. Mari pasar malam. Tak boleh. Aku nak pergi kelas. Tahu Ustaz ada sebulan pula ngepek ke dia ni. Cara apa Ustaz ada pada tak kesok. Aku pula ada pada tak kesok. Suami ajak pergi kelas. Isteri tak si. Marilah pergi makan. Kak nak gorik dah nak ajak pergi makan. Tom jam. Kak nak gorik dah ni. Suami kata aku nak sembahyang gorik masjid. Allah tak sporting lah habis payah basah lah ni. Hari ya? Ada hari. Tinggal. Balik bala. Pomung lah. Tak. Halangan mai kat tu. Suami kata kita kena pergi kelas ni lama tak pergi ni. Lama dah. Mak dara ajak pergi jalan rumah dia lama dah tak pergi ni. Dia kata, mak dara pergi pakar. Dia pergi pakar. Lama tak pergi pakar ni. Aku ada kelas ni. Allah, mula-mula kelas tu hak tolong aja. Tengok. Penghalang ikut isteri. Cikgu Li, negur. Dok. Aduh, ya tengok Cikgu Li. Ya halangan ni mari. Kalau kita tak betul-betul sandar dengan Allah, minta tolong dengan Allah, kalah kita. Ramai kalah. Suami jadi dayus, isteri menguasai. Orang yang dayus haram surga Allah Ta'ala. Dayus haram surga Allah. Patutnya suami itu kena agak isteri, tapi suami kalah kat isteri. Siap dia. Jadi pertama dia kata, kalau nak berdepan dengan halangan tadi, nak suruh kita ni menang, membetulkan hati, memisahkan dunia daripada hatinya sehingga dunia tidak dapat lagi menipunya. Pisah dunia tu bukan mana pisah tinggal teguh nak bunyi kereta orang dah malah. Bukan tinggal teguh. Maknanya kita jangan nampak dunia ni penyelamat kita. Kena nampak Allah yang menyelamatkan kita. Kalau kita dah rasa dengan ada dunia kita sedap hidup, segar hidup, selamat, atau rapuh, penuh kita. Itu maksud tinggal hati. Jangan duk nampak sekali-kali. Walaupun kita ada banyak, dalam bank ada ratus-ratus ribu, ada kebun, ada gotu, ada gani,
jangan sekali-kali kita bersandar kata adanya dia selamatnya kita, adanya dia sedaknya kita, adanya dia senang kita. Tak. Jangan bersandar kat tu. Nah, lepas tu aku senang kerana adanya Allah. Aku lepas daripada mudarat adanya Allah, kerana adanya Allah. Bah Allah bila tidur, Allah bila ngantuk, Allah tak tidur, Allah tak ngantuk, tak mati selama-lama. Jadi kita senang kerana adanya Allah. Macam jugalah orang cari jalan nak kenal Allah, belajar kau tu, belajar kau ni, belajar tauhid, ngapa asma husna, baca Quran, nak kenal Allah ni, nak kenal Allah dengan ilmu hak ada, maka dia kenal lebih kurang Allah dengan ilmu hak ada, tak selamat lagi. Sehinggalah dia kena letak pada hati dia, aku kenal Allah dengan Allah, aku kenal Allah dengan Allah. Bila kita kenal Allah dengan Allah, maknanya Allah tarik hati kita ni untuk nampak siapa dia. Dia masuk pada dalam. Kalau kena Allah sekadar dengan ilmu yang kita belajar setakat kepala saja, akal. Lepas tu nak buat maksiat dia buat. Pasal apa orang belajar ilmu usuluddin dia buat maksiat juga. Ilmu usuluddin ni ilmu asal agama, masuk ilmu tauhid, nak kenal Allah Taala, belajar ilmu agama. Tapi jahat juga pasal apa? Perangai. Sebab dia kenal dengan ilmu. Dia tak takut Allah. Kalau kenal dengan Allah, Allah yang tarik hati dia. Sebab tu nak kenal Allah ni mesti sucikan hati. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Mu takut Allah, Allah akan ajarmu. Ajar apa? Ilmu tu nak kenal dia. Allah akan ajar kita lagu nak kenal Allah. Tidak kenal Allah sungguh. Kalau kita dapat nikmat, kita kata alhamdulillah, hati tak nampak Allah beri nikmat. Itu bukan makrifah. Bukan makrifah. Kita ambil contoh makrifah ni. Makrifah ni contoh, satu contoh perbuatan dia. Allah beri rezeki kita. Kita kata terima kasih, alhamdulillah, kita kata. Tapi hati tak nampak sebenar-benarnya bahawa nikmat tu mari daripada Allah. Tak nampak. Maka tu bukan makrifah tu. Tak. Kita kena kenal dengan hati kita. Allah baiknya Tuhan memberi nikmat. Sebab tu orang yang kenal Allah bertambah nikmat, bertambah rapat dengan Allah. Kenapa? Dia tengok kebaikan Allah, baiknya mu Tuhan, baiknya mu Tuhan. Dia mari. Kau rapat dengan Allah. Kita dapat nikmat, makan banyak, makan, gotu. Bertambah suka oleh hidup kita. Dan bertambah ria, bertambah suka hidup kita sampai tak ada masa budak nak dekat dengan Allah, nak jinak dengan Allah. Kata bukan. Makrifah yang sungguh ni semakin kenal semakin rapat, semakin kenal semakin rapat. Itu makrifah yang sungguh. Kau jalan mana nak rapat? Kau jalan nikmat. Kau jalan nikmat ya. Nikmat ke apa? Nikmat semaya, nikmat zikir, nikmat selam. Nikmat lah kita ni. Setiap masa tu hari iman tak cabut-cabut nikmat ni. Jadi dengan bila dia berasa je Allah Tuhan menjaga iman aku, kau rapat dengan Tuhan, kau rapat. Allah Tuhan beri rezeki aku untuk makan minum, kau rapat dengan Tuhan. Itu makrifah yang sungguh. Kalau makrifah dengan ilmu saja, belajar ilmu makrifah, belajar ilmu makrifah, hakikat, tarekat, macam-macam belajar. Tapi waktu gori isa okok atau butu. Makrifah apa gitu? Ke mana lagi? Orang duk biasa duk ada kopi lagi, kobo. Orang duk bezahu tak cara nak pergi bezahu masjid lagi. Makrifah apa gitu? Tak kan? Hebat belajar ilmu ketuhanan. Duduk di kepala otak ya. Duduk di akal ya. Tak masuk dalam. Itu dia panggil kena Allah dengan ilmu. Kita nak ilmu tu kena belajar untuk mengenali jalan-jalan. Tapi bagaimana nak kenal Allah dengan mata hati? Allah akan tarik kita. Bila mana Allah tarik? Bila kita beradab dengan dia. Kalau kita tak beradab dengan dia, Tuhan tak tarik hati kita. Contoh tak beradab, ada ilmu suka bahah gitu, bahah ni nampak orang silap sikit, utang ni, lepas tu guna istilah-istilah yang orang nak faham tak boleh, kita boleh faham, menyebabkan orang lain jadi terjatuh, tersuku jatuh. Tak ada adab. Tak ada adab, dia kenal Allah dengan akal, dia boleh bahas dengan lidah, tapi hati dia ni tak kenal sungguh. Sebab tu perangai munafik tu, munafikun, alim munafikun, alimul lisan, hati tu munafik tapi alim dia lidah.
Lagu munafik tak gemar dengan agama. Zahir tak gemar dengan agama. Zahir tak jaga dah adab dalam agama. Zahir tak jaga dah pergaulan. Tak jaga dah zahir. Mulut kecil agama. Itulah munafikun hak Nabi kata. Hak aku sangat takut ialah munafikun alimul lisan. Perangai hati tu munafik tapi alim dari dah. Hak ni hak bahaya. Bahah ke Tuhan ni akan main degung-degang anak-anak perangai tak bersabah dengan hak dia duk bahah. Tak kena. Kita kena minta Allah tolong kita untuk kenal dia. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau lah maksud aku ya Allah. Engkau lah Tuhan aku ya Allah. Ilahi, engkau Tuhanku, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau lah maksud aku. Wa ridhaka matlubi, redamu aku tutup ya Allah. Redamu hak sangat aku nak ya Allah. Hak lain tak kecil lah kau lain. A'tini mahabbataka, berikan aku ya Allah biar boleh rasa nikmat kasih kepadamu. Wa ma'rifatak, dan beri aku ni rasa nikmat boleh kenalmu Tuhan. Hak ni hak maksud sebenar. Hak tu ulama kata kalau mu sudah semaya misalnya mu kata gini, malam bersebut amantu billahil wahidil ahadil haqq, aku beriman dengan Allah yang esa lagi sebenar, wahdahu la syarikalah, esa Allah ni dan tidak ada sekutu baginya, wa kafartu bima siwah, dia sengaja kecek ni nak suruh syaitan ni tersungkur, wa kafartu bima siwah, aku kufur benda hak lain daripada Allah, aku ekar dengan benda hak lain pada Allah. Marilah gapo pun hanya Allah ya. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal Islam. Dia kecil dengan Allah. Segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat iman dan Islam. Pasal apa? Wa huma min a'zamin ni'am, kerana kedua-duanya adalah nikmat yang paling besar. Wa kafa bihima minan nikmah, cukuplah aku dengan dua ni sebagai nikmat. Biarlah hal lain tak boleh apa, asalkan ada dua nikmat ni, iman dan Islam. Kecil dengan Allah hari-hari hingga Allah tambah taufik, tambah hidayah, tambah makrifah untuk dia. Kecil aku tu yang Tuhan. Biar betul maksud kita. Bila kita kecil sama-sama, dah kecil-kecil aku, engkau maksud aku ya Allah, anta maksudi wa ridhaka matlubi, lama-lama dia akan mari. Syaitan ni dia cuba nak ngosek kita. Tiba-tiba kita tak jawab dengan lidah, dia tak dengar. Kita kena jawab dengan lidah. Syaitan ngosek kita, nak bawa kita jauh. Kita tak kata tak si aku, hati kita tak si, syaitan tak dengar. Kita kena kecek dengan lidah. Sebab tu nak minta berlindung dengan syaitan, kena bunyi mulut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri syaitan min syarri ma khalaqa. Lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Biar bunyi mulut. Tu syaitan dengar. Syaitan takut. Syaitan nak bawa kita lari pada Allah, tiba-tiba kita kata anta maksudi ya Allah. Syaitan kecewa. Allah aku bawa dia nak lari pada Allah, tiba-tiba dia kata Allah pula maksud aku. Mulut kita kata hati tak aku lagi. Kita tipu syaitan balik. Tu kadang-kadang kita kena bunyi mulut. Mu maksud aku ya Allah, hal lain kecil belaka. Mu maksud aku nak mu Tuhan, aku nak mu Tuhan. Hati nak bawa ke mana kita? Dia nak bawa hati kita ke mana? Aku nak mu Tuhan, anta maksudi ya Allah. Berlaku waktu kadang-kadang orang-orang tengah zuk dengan Tuhan, tengah nak cari Allah, tiba-tiba mari dia jekah syaitan tu. Dia jekah. Kita tahu tepik ke apa? Bukan tepik suka-suka tu. Dia tak sedar jekah syaitan tu. Cara dia lah, cara dia. Tak berjalan ke jalan tu, tak tahu. Sebab cikgu lah tengah nulis serabut, tengok tahu biasa tepik. Apa cikgu tepik? Tahu tepik kan diri. Aku serabut tengok tulisan, jawab payah soalan. Gitu ya. Cikgu saya ada. Dia cikgu-cikgu kena kemurungan banyak. Ialah gitu. Tapi serabut hadu dia. Ramai cikgu kena kemurungan kan? Kecik ngapu. Bapa cikgu gini. Tahu saya ni duduk di atas kayangan. Kayangan pula dah. Terkenal lagi.
Tu tekan lihat dunia dia. Kalau mabuk dengan Tuhan, boleh modal. Dia zuk dengan Allah ni, cari Allah. Betulkan hati tadi. Dia kata pertama, betulkan hati, pisahkan kepentingan dunia, janji-janji dunia, kena pisah daripada hati kita tu. Tiba daya dia perasu belakang tu. Jangan bersandar dengan dia, bersandar dengan Allah. Tu baru betul. Bukan masuk tinggal terus, nak tinggal terus mana bayar telefon tak boleh. Nak bayar telefon, nak bayar rumah, kereta. Kena cari juga tu. Tapi hati tetap bersandar. Allah yang mencukupkan aku. Sebab tu Nabi ajar minta, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Nabi ajar minta doa gitu. Cukupkan aku ya Allah dengan apa yang halal di sisimu, tidak dengan yang haram dari sisimu. Wa aghnini bifadlika, mengkayakan aku dengan limpah kurniaanmu, amman siwaka, tidak dengan benda lain daripadamu. Maknanya biar kita rasa kaya, senang, lepas kerana adanya Allah, bukan adanya benda. Gitu. Nabi ajar cara berdoa. Kita doa dia rasa benda tu melepaskan kita, akhirnya tak lepas. Dan kedua, bersungguh-sungguh menguasai atas nafsu. Bersungguh-sungguh kita menguasai atas nafsu, kena minta tolong dengan Allah. Kuasai atas nafsu kita. Nafsu nak bawa kita ni. Nafsu ni syaitan, dia jadi kenderaan bagi syaitan, dia bawa ke nafsu. Nafsu nak suka-suka, nafsu nak sedap-sedap, dia bimbangkan nafsu kita. Syaitan ni kata. Syaitan lagi dia bimbangkan pada nafsu kita. Berat pun sikit lagi kalau menghadap kau ni. Sikit lagi dunia susah. Kalau pakak kecil lah, kamu nak hidup lagu mana? Dia mari kot tu. Gak nafsu kita ni tak ada orang kata perangan dia. Orang kata uduh, sudah nak marah. Tak boleh. Kita kena menguasai atas nafsu. Kena rakyat kena, wahai nafsu, biarlah orang kata gapo pun kamu tak apa. Tak apa. Jangan takut dihina, jangan takut dikeji, jangan harap dipuja, jangan harap dipuji. Kena rakyat kena nafsu kita. Hai nafsu, kalau muna Allah sungguh, mu jangan takut dihina, mu jangan takut dikeji, mu jangan harap dipuja, mu jangan harap dipuji. Mu kena sentiasa bersedia menerima kejian dan cacian, kerana ini sunnah kehidupan kita. Nabi SAW terbukti, dia buktikan pada Allah, dia kata fala ubali, aku tak peduli ya Allah. Allah fa illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalaulah perbuatan mereka itu pekong aku dengan batu, berdarah aku, tidak kerana memujikan aku Tuhan, fala ubali, aku tak peduli, tak apa aku. Perasaan Nabi sahabat-sahabat tu, tak apa. Orang hina, kalau boleh hina dengan mulut saja, tak ada gapo. Letak najis atas belakang, Allah, Nabi nak semaya tu, orang nak lagi. Kerja Nabi nak ajak orang daripada kecelakaan kepada kebahagiaan, daripada pintu neraka nak tak di pintu surga. Orang supuh dia, orang hamba dia, orang pekong dia. Kalau kita taubat gocoh dulu. Nabi kalau berkata saja tak apa, kata mulut. Orang bertindak, siapa nak bunuh dia? Ada tak dia musuh dengan siapa-siapa? Tak ada seorang yang dia musuh. Tak ada. Itu Nabi. Ilmu tasawuf Nabi, cara Nabi. Nafsu kita kena bersedia dengan orang kata sesak ni, tak betul ni. Tapi kena betul, saya tak betul sungguh, betul kat orang tu tak. Biar betul, sebab tu kena belajar. Kita belajar jalan ke mana, kena tanya orang betul dak jalan kita ambil. Takut orang kata kita sesak. Kalau kita duduk atas betul dah, orang kata sesak, biar dia. Pelik apa? Biar dia kata, asalkan kita duduk atas betul. Gitu. Takut orang kata tu tak sedah. Kira orang kata gitu, kira orang kata gini, tak boleh dah tu. Dalam perjalanan ni nak sucikan diri dengan Allah, tak boleh dah. Takut orang kata begitu, takut orang kata begini. Jangan takut orang kata apa. Kalau kita takut Allah tinggal kita, takut Allah kata kita muni jahat. Bersungguh-sungguh menguasai atas nafsu. Dan ketiga,
berakad seteru dengan syaitan. Kita kena jadikan syaitan ni seteru kita, kena akad seteru sungguh. Syaitan musuh aku. Kena buat sungguh-sungguh dengan mulut kita, dengan perbuatan kita, kena menyerahi dengan syaitan. Jangan kita buka jalan ke dia. Jangan buka jalan. Kadang-kadang kita tengah makan, syaitan mari kuasai kita, nak sepenuh akhlak kita. Makan belah jalan, makan tokok ni, makan suka-suka, makan beruak, makan belahak-belahak, makan tak ada adab. Syaitan nak punuh akhlak kita. Orang pun tengok, tak berbahagia apa gitu. Makan tak ada adab. Syaitan kena berlawan dengan dia. Kalau saya makan pula, dia kata kita cari kedah-kedah ada pelayan-pelayan sikit. Tak gitu lah. Syaitan kata gitu. Kita cari kedah-kedah hok napa pergi kat boleh sejuk mata sikit. Syaitan segi gitu. Kita kata tak boleh Tuhan marah. Lepas makan nak cari Tuhan lagi. Lagi doktor-doktor kita lah ni kan. Banyak orang-orang ada, orang pekat-pekat tinggi. Ya, ambo berasa Allah pelik sungguh. Tak ada dah berharap-harap. Bila seorang tok guru ni kata kita kena pilih makan minum, kena pilih tempat berkat. Jangan pilih yang sedap, pilih yang berkat. Dia patah balik. Allah makan ni ada apa? La ilaha illallah. Jauh sangat. Makan ni masuk dia perut ni. Allah. Padahal ustaz tu bukan kata haram. Pilih hak cuma, pilih hak baik, hak berkat. Cuma sikit. Tidak kata haram pun. Nak komen apa? Jahat hati, tak ada mau jahat perangai nak komen. Ustaz Zainul Asri kata carilah tempat berkat makan ni. Mari hak lain pula. Orang katalah gitu. Tak boleh lah. Dan keempat, memelihara diri supaya tidak disesatkan oleh makhluk. Ni soal lagi. Banyak yang cuba nak sesatkan kita ni, makhluk sekeliling kita ni. Allah. Tambah pula kalau kita nak jalan ke Allah Ta'ala, banyak cara. Dia ajak kita bersuluk. Bersuluk tu molek. Padah ke tak kamu nak bersuluk? Lengkap dah persediaan lagi bersuluk. Bersuluk dalam rumah yang mula-mula ni. Tak payah pergi bukit mana lagi lah. Tak. Nak pergi bersuluk. Tidak salah nak bersuluk. Tidak salah memang bersuluk ni satu perjalanan yang dulu ambil. Nak bersihkan diri. Tapi ramai orang tertipu. Nak bersih diri pergi bersuluk, anak-anak tak semayang pun rumah. Tak nak jaga anak-anak. Comel kau gitu? Tak. Sebab kok mana pun nak pergi ke Allah, tarekat, tasawuf tinggi pun jangan bercara dengan syariat. Kalau bercara dengan syariat, maka gagal ke mana pun. Saya tertipu. Cikgu saya mari kita pergi suluk sedap suluk dia mun cikgu saya. Dapat zuk lalu suluk dia. Dia kan ada benda lain kena sesah. Awallah biak hak mana? Ku utama hak mana kita nak utamakan? Nak tinggal rumah kita nak pergi suluk. Selamat kau rumah kita nak tinggal. Selamat kau anak-anak misal kata dak. Kalau tak ada kau satu kat Allah. Lah. Nabi dia suka uzlahkan diri dia belum terima wahyu. Duk bulan alik ke Gua Hira, bersuluk atau Gua Hira. Kita panggil bersuluk lah. Bila turun wahyu, tak naik kali habuk lepas hari tu. Pasal apa? Sibuk dengan hijau yang dipetah oleh Allah. Kita ni biar beri faedah untuk orang lain. Ukhrijat linnas. Kalau kita duk asing seorang-seorang itu, mana faedah orang lain boleh tupai dengan adanya kita. Jadi suluk tu kena ada, uzlah kena ada, ambil dalam rumah masing-masing ataupun masjid kita masing-masing. Ni masjid kita boleh ambil jalan ni, di rumah kita boleh ambil jalan ni. Tidak mesti kita pergi tinggal siapa tinggal semua sekali. Tengok hal lah. Dah, tengok hal kita lah ke mana. Yang pertama, yang kedua faham kau tak berjalan dia tu. Gapo dia kita nak isi dalam suluk kita tu. Nak baca, gapo dia kita nak baca. Ni ayat dia. Apa hal kau nak baca tu? Tak apa? Tak boleh kau.
Nak tahu perjalanan kita ni betul tak betul, comel tak comel, makbul tak makbul, tengok lagu mana hal Allah putuskan berlaku terhadap kita sendiri dan ahli keluarga kita. Tengok situ mudah. Nak tahu makbul ke tak? Kalau kita tahu orang ni dia bawa kereta ni pandai ke tak, tengok cara dia bawa kereta. Kalau biar berik lepas giur tekan, ni orang ni tak ada bawa kereta ni. Lesen ada, lesen beli tu. Boleh kenal kan? Boleh kenal. Cara orang buat kerja ni, ni tidak pakar kerja. Dah kau tepek seminggu babak-babak atas ni. Kau tak pandang malah ni gaji mahal saja ni. Boleh kenal. Gitu juga orang yang makbul. Orang yang diterima oleh Allah perjalanan dia. Lagu mana Allah akan buat atas dia dan keluarga dia. Ada. Tiba-tiba kita tengok hasil daripada hak dia buat, mana? Tak kena dengan hak sepatutnya. Ada tak kena tu? Orang naik musakin ketek. Orang berbahagia segenggah dia bus cupuk. Masih perak mampu pokok-pokok. Alah. Tak boleh. Itu tingkatan yang kita kena lalu belum kita kata kena bersuluk. Tengok je sesuai ada aku pergi. Mana awlawiyat pada waktu tu. Kata aku reti tak nak buat kau dia kena buat. Persediaan kepada aku. Fiqh lagu mana? Hak asah. Ambil ismaya tak betul lagi. Duk peh dahi, tapa dahi ambil ismaya. Setedah rambut. Nabi buat bila gitu? Kita ramai-ramai ambil ismaya pakai tah-tah. Nabi buat bila gitu? Benarlah sah. 3 helai rambut mazhab kita kata sah, tapi mazhab langit tak sah gitu. Dan Nabi tak buat gitu. Imam kita sebenarnya kata 3 helai ni sah, bukan sebab gitu. Nak kata semata-mata sah, tapi afdalnya bukan lagu tu. Lepas kita nak pergi ke Allah, nak pergi suluk agama. Kalau tidak cari hak afdal. Ambil ismaya, tok rebah aku apa biasa. Paling kurang sempurna setapak tangan, 1/3 kepala paling kurang. Sapu. Bukan gini, tak betul gitu. Kalau gini lagi tak sah. Rambut juta tubik. Kalau rambut juta tubik, tina buat tubik kat ni, pakai apa sapu ni. Tak boleh. Wamsahu biruusikum, sapu kepala bukan sapu rambut. Allah kata sapu kepala, bukan sapu rambut. Oleh kerana nak sapu rambut boleh, tapi kena sapu rambut ada pada hak kepala. Gitu. Ambil semua tak kena lagi pakai dahi-dahi. Sah-sah tak boleh. Macam tahlul lah kalau pergi ke Mekah. Lepas kita terkerat sikit kepala. Kalau orang Arab orang jaga sunnah, tentu dia marah kita. Ni khilafus sunnah. Adakah orang panggil guting dengan ambil sikit? Adakah mandi cukur muhallikin atau muqassirin? Nak dua kan, nak cukur boleh, nak pendek rambut boleh. Nak tahlul ni sama ada muqassirin, pendek, guting, muhallikin atau cukur tu. Kita ambil jambu saja. Kalau pergi kedai nak guting sikit, dia pun guting kepala. Orang panggil cuk guting tak panggil guting itu. Potong jambu dia panggil. Jadi kita nak keluar pada khilaf, nak comel sikit tahlul kita ni, biar rata sikit guting, biar rata-rata sikitlah. Jangan ambil jambu saja. Sama ambil sembahyang ikut, jangan pakai gini saja. Amal raya ni bukan tidak sah, nak comel. Paling tidak satu tapak tangan. Kalau nak comel lagu ni, sapu kata. Tak. Sapu sikit hak tempat hak wajib kena gigi rambut ni, hak lain sapu atas kepala. Sunnah. Sapu tangan basah atas kebal. Bukan ambil air basuh jeruk, ambil air. Ambil air pakai mandi terus. Sapu. Ada malah pecah serban agak-agak. Nak suruh hasil pahala. Lagu tu. Jadi nak bersuluk nak pergi, kena betul hal ni dulu. Memelihara diri supaya tidak disesatkan oleh makhluk. Dia letak makhluk sini bukan saja manusia ni, termasuk syaitan juga. Sebab ada orang berjalan ni, dia beramal sendiri, tidak belajar sangat, dia beramal, mari sesuatu yang menyukakan dia, yang sedap, dia pun terpedaya dengan benda tu. Dia pun rasa, jadi dia hamba aku. Dia beramal, tiba-tiba mari cahaya ke depan. Dia beramal, tiba-tiba mari kain terbang depan dia.
Dia beramal tiba-tiba pokok sujud depan dia. Jin managing. Biasa gitu. Tak percaya buat kubur lah ni. Tapak lagi nakut. Cakap saya pergi kubur ni. Cakap lagi seorang-seorang kubur. Zikir tepi kubur tu. Nak tahu pokok sujud ada. Tapak lagi. Jin je boleh main belakang. Nak melakukan kita, nak melalaikan kita, nak mengasyikkan kita. Kita berkata, oh siapa dah aku ni. Walah. Geng-geng mengatik dari hutan. Kau kubur dulu. Tak ada lagi. Dan sungguhnya dalam hal itu berkehendak kepada jalan dan pembimbing. Kita nak buat kerja ibadah ni, nak lagi ke Allah ni, kena ada yang pertama jalan dia kena tahu, dan ada pembimbing untuk menuju ke arah itu. Kena ada murabbi hak bimbing kita. Kena buat lagu ni, betul ke tidak lagu ni, jalan mana, step lagu mana. Macam nak naik tangga lah. Lakah tangga pertama, kedua, ketiga, jangan hitung dapat gelecoh kat tua. Nak turun tangga kita ikut, jangan turun tangga tiga lalu. Lagu mana cara nak turun? Gelecoh patah kaki pula. Betul tak? Patah lutut. Pecah lutut tu. Maka dinyatakan di bawah ini penghalang-penghalang yang disebutkan itu, insya-Allah. Akan datang kita tengok apa penghalang-penghalang dalam perjalanan ni. Wallahu a'lam. Soalan? Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.